إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyibah, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, bersama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi dapat kita bertemu pada petang ini, pada petang Ahad ini, untuk sama-sama mempelajari dan mengambil faedah daripada sebuah kitab yang bertajuk Jalan Golongan yang Selamat, yang merupakan karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimallahu ta'ala. Sebuah kitab terjemahan daripada tajuk asalnya Minhajul Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah, yang memuatkan 46 perbahasan berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan manhaj, berkaitan dengan tauhid. Yang mudah-mudahan dengan mempelajarinya kita akan memiliki gambaran tasawur yang jelas tentang hal ini, dan kita dapat berpegang teguh dengannya dan berjalan dengannya, dan kita agar selamat daripada terjatuh ke dalam perkara-perkara yang mencacatkan, apatah lagi membatalkan tauhid seseorang. Baik, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan penjelasan Syekh rahimahullah, iaitu masih pada bahagian 31, diboleh dari muka surat 144, iaitu pada tajuk kekasih Allah dan kekasih syaitan, Awliya'ur Rahman wa Awliya'us Syaitan. Dan kita berhenti pada muka surat 145 pada perenggan yang kedua. Betul? Iaitu perenggan yang kedua, di mana Syekh rahimahullah menyebutkan wilayah itu tidak mungkin terjadi pada seorang fasik atau musyrik yang berdoa dan memohon kepada selain Allah, sebab hal itu termasuk amalan orang-orang musyrik. Sehingga bagaimana mungkin mereka menjadi para wali yang dimuliakan. Mempelajari bab yang terkait tentang wali, iaitu wali Allah dan wali syaitan, merupakan perkara yang hendaknya kita ketahui. Apatah lagi khusus di zaman ini, di mana bermunculan tokoh-tokoh yang ditokohkan sebagai wali. Dan ini bertebaran ramai sekali. Sama ada wali itu yang dianggap wali, yang disebut, yang ditokohkan sebagai wali itu masih hidup atau telah meninggal dunia. Dan agama kita tidak meninggalkan kita teraba-raba tercari-cari seperti satu teka-teki untuk menentukan seseorang itu wali yang benar atau tidak. Maka agama kita menjelaskan kaedah, memberikan garis panjang yang jelas. Seumpama di awal penjelasan Syekh rahimahullah dengan mendatangkan, iaitu ayat daripada surah Yunus ayat 62 hingga 63. Dan ini akan memberikan kita kaedah yang tepat untuk kita memastikan atau menentukan baik sangkanya kita kepada seorang itu, adakah dia wali Allah atau sebaliknya. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Itu ciri mereka yang pertama. Dan tidak pula mereka bersedih hati, ciri yang kedua. Yaitu orang-orang yang beriman. Ya, mereka adalah orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Maknanya mereka adalah orang yang sentiasa istiqamah, berusaha untuk menetapi jalan ketakwaan.
Dan daripada ayat ini, maka kita boleh melihat ya, penggunaannya, aplikasinya adalah kepada semua orang beriman, otomatik mereka adalah wali Allah. Cuma jauh dekatnya mereka itu, tingkatan mereka di sisi Allah itu berbeza-beza. Sesuai dengan amalan yang mereka perbuat, ya, yang wajib, ya, dari sisi kualiti amalan tersebut, dan akan bertambah kewalian mereka itu tingkatannya dengan dilakukan amalan-amalan sunat. Sebagaimana dalam satu hadis qudsi yang diletakkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Arba'innya. Di situ dijelaskan, ya, makin tinggi seseorang itu bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan amalan-amalan sunat, maka dia makin tinggilah kedudukan kewaliannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, seorang wali itu pertama dia mesti beriman, kedua dia mesti berilmu, yang ketiga dia mesti beramal soleh, yang keempat dia istiqamah di atas 3 perkara itu. Ya. Jadi maknanya mereka tegar, kukuh di atas tauhid, selamat daripada kesyirikan. Mereka kukuh, tegar di atas sunnah, selamat daripada terjatuh ke dalam kebid'ahan. Maka inilah dia wali yang sejati. Mudah sekali, ya, untuk menentukannya. Ya, tidak diletakkan ukuran dia memiliki keistimewaan sesuatu dari sisi perbuatan atau tindakan yang mencari adat. Itu bukan kriteria wali. Ya, kerana ada orang yang bukan wali pun boleh melakukan perkara-perkara yang mencari adat. Barangkali dia menggunakan sihir ataupun merupakan istidraj, ataupun dia pakai magic. Boleh saja. Ya, tapi itu bukan penanda aras yang sebenar. Penanda arasnya di 3 tempat tadi. Beriman, berilmu, beramal soleh, istiqamah. Baik. Jadi Syekh rahimahullah menyebutkan bahawa di sini, ya, kewalian itu tidak mungkin terjadi pada orang fasik dan musyrik. Siapa mereka itu? Seperti yang berdoa dan memohon kepada selain Allah. Bagaimana mereka itu boleh diangkat menjadi wali? Wali Allah. Kerana mereka memalingkan ibadah mereka bukan kepada Allah tetapi kepada selain Allah, iaitu makhluk. Tak mungkin. Walaupun secara lahiriah hanya mereka itu memiliki perbuatan-perbuatan yang mencari adat. Kerana itu bukan kayu ukur, ya, kebenaran kewalian seseorang. Banyak manusia dia lihat dari sisi itu. Ya, boleh buat sesuatu yang mencari adat, ya, dan berbagai lagi lah yang banyak digemar-gemurkan oleh mereka. Boleh berada di pelbagai tempat dalam satu masa, ya, dan boleh diseru namanya untuk memohon bantuan, terangkat kesulitan dan kewayahan dengan sebut saja namanya, dan pelbagai lagi, ya, perkara-perkara yang, ya, mengiurkan dan menyebabkan seseorang itu lena dengan tipu daya tersebut. Kata Syekh rahimahullah lagi, wilayah tidak dapat diperolehi melalui warisan dari nenek moyang atau keturunan, tetapi ia didapatkan dengan iman dan amal soleh. Ya, iman syarat nombor 1, wajib ada. Yang kedua, amal soleh. Kita dah tahu apa makna amal soleh. Sesuatu itu dinamakan amal soleh apabila padanya terpenuhi 2 syarat. Nak timbang seseorang itu amalnya yang dibuat itu soleh atau tidak, ditimbang dengan 2 kriteria, 2 syarat. 1, ikhlas. Yang ini kita tak boleh ukur. Pelakunya saja yang mengetahuinya. Tapi kita baik sangka semua orang berbuat, ya, ibadah tentunya didorong oleh keikhlasan. Macam kita datang kuliah lah. Betul kan? Walaupun susah, payah, rasa berat, tapi kita lawan, kita sampai. Yang kedua ni boleh diukur dengan mata kasar. Iaitu sesuai atau tidak amal soleh itu dilakukan mengikut SOP Nabi SAW. Sunnah operating practices or procedures. Sama tak? Kalau berbeza, maka dia tak termasuk dalam amalan soleh. Bagi contoh. Contoh dalam berwuduk umpamanya. Tengok SOP dia, step by step, dari mula sampai akhir. Persis sama tak? Tengok solat dia. Lihat cara dia berzikir kepada Allah sesudah solat 5 waktu. Dan banyak lagi amalan-amalan. Semuanya itu boleh diukur, boleh dinilai. Ya, dengan checklist Nabi SAW. Berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang terang dan jelas, yang disusun, dikumpul, dihimpun oleh para ulama. Semisal contoh, kalau nak berzikir, macam mana cara nak berzikir yang sesudah solat, bagaimana nak berzikir ketika berurusan dengan tindakan, perbuatan atau sempena-sempena tertentu, Nabi SAW terangkan. Imam An-Nawawi rahimahullah menuangkannya dalam kitabnya Al-Azkar. Ya, maka di situ kita boleh lihat SOP, aktiviti keseharian seorang Muslim, yang mana tindakannya, ya, yang disusuli dengan ucapan. Menguap dia, bersin dia,
Ya, tidur bangun dia ditimpa musibah, melihat orang ditimpa musibah atau dia sendiri, dan tak terhitung banyaknya. Ya, maka ini semuanya terang dan jelas. Sebab itu agama ini terang dan jelas. Tak ada satu pun yang tersembunyi, tak ada satu pun yang bersifat teka-teki. Dia bukan puzzle yang scattered everywhere. Our task to put them together. No. Already available, accessible. Guna saja. Ya. Jadi tak perlu dicari lain. Dah ada dah di depan mata kita. Tugas kita adalah berbuat. Itu wali. Tapi kalau keluar daripada aturan itu, dia bukan wali Allah. Khawatir dia jadi wali syaitan. Sebab ikut cara gaya syaitan. Jadi ini, agama ni terang, jelas. Sebab itu Nabi SAW kata, dalam hadisnya, taraktukum ala mislil bayda lailuha kanahariha. La yaziru anha illa halik. Aku tinggalkan agama ini, sungguh aku tinggalkan agama ini putih bersih. Ya, permisalannya putih bersih seperti malamnya seperti siang. Malam tu macam siang. Punya terang lah agama ni. Dari sisi apa pun. Dari sisi akidah, terang, jelas. Allah menerangkan tentang dirinya, terang dan jelas. Sebab Allah, dia sangat berhajat, berharap agar hambanya mengenalinya. Jadi ayat-ayat yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah, yang Allah jelaskan di dalam kalamnya, iaitu pada Al-Quran, terang jelas. Dia bukan ayat teka-teki. Dia bukan mutasyabihat dia. Dia muhkam. Ya, ketika berinteraksi dengan sifat Allah. Contoh, Allah memiliki wajah, Allah turun ke langit dunia, Allah memiliki tangan. Ya, kedua-dua tangan Allah adalah kanan. Ya, Allah memiliki mata dan sebagainya. Sama kita berinteraksinya seperti mana Allah menjelaskan tentang dia maha mendengar, maha melihat, maha berkuasa, maha berbuat. Allah ketawa, Allah murka, ya, Allah berbicara. Semuanya menggunakan prinsip yang sama. Tidak ada prinsip yang kontradik. Sifat yang ini kita pakai, kita terima, kita accept. Without any takwilan. Tak ubah, terima. Contoh, Allah maha mendengar, melihat. Allah wujud. Allah qidam. Ya, qidam al-awwal. Terima. Tapi peliknya bila datang sifat khabariyah, Allah memiliki wajah, turun ke langit dua, tak boleh. It cannot be. It's like us. We have to tukar. Tukar jadi teka-teki. Ya, akhirnya timbullah pelbagai fitnah. Betul kan? Allah Ta'ala tak izinkan seperti itu. Senang ni, akal yang sehat berjalan di bawah wahyu yang benar. Baik. Apa yang tampak, kata Syekh rahimahullah, pada sebahagian ahli bid'ah, seperti kekebalan, makan api, memakan api, dan sebagainya. Ni semua atraksi, ya, tindakan-tindakan yang banyak kita lihat. Ya, cocok sini lah, sampai tembus sini. Seperti orang Hindu tu, yang bawa kavadi tu. Betul kan? Berlaku tu, tarikat-tarikat tertentu, seperti tarikat Rifaiyah tu. Begitu aktiviti dia, berjalan atas api. Sehingga Ibnu Taimiyah rahimahullah di zamannya pernah mencabar mereka. Sekarang kita sama-sama masuk dalam api. Sebab dia tahu trik yang mereka gunakan itu. Pakai minyak tertentu, jadi seolahnya ada repellent situ. Bila dia masuk, tak terasa. Jadi Ibnu Taimiyah rahimahullah kata, mari kita masuk sama-sama. Tak berani dia. Kamu jangan buat apa-apa pada badan kamu. Kamu masuk sama-sama dengan aku. Ya, tak berani. Maknanya, semuanya ada tipu daya. Sekarang banyak kan tu. Ya, live dalam Facebook, uskun. Oh, macam-macam. Ya, orang berlakon je sebenarnya. Ya, nampak sesuatu dalam tanah, lah keluar api, ya, semua tu, semua pembohongan di siang hari. Yang ajaibnya ramai yang percaya. Ya, oh, hebat ni ustaz ni. Luar biasa dia. Ya, macam-macam Jadi semuanya kalau ditimbang dengan baca Al-Quran dan As-Sunnah, kita tahu itu ada sihir ataupun istidraj. Atau manipulasi. Menggunakan trik yang tertentu seperti magician. Betul kan? Ya, kecepatan tangan dia. Skillful, very highly skillful. Cepat dia menipu daya. Itu namanya hypnosis through technical method. Dulu kita ingatkan pakai jin, pakai apa? Ada juga, memang ada yang macam tu. Tapi sekarang banyak pakai trik. Ya, kebijaksanaan. Baik. Jadi itu adalah daripada perbuatan syaitan. Ya, hal yang diberikan bukan karamah, tapi istidraj, penipu dayaan. Agar mereka semakin jauh tenggelam dalam kesesatan. Kalau orang datang menunjukkan perbuatan-perbuatan tersebut sah, itu adalah merupakan penipuan. Sebab karamah ni, dia bukan boleh dilakukan bila kita nak. Dia adalah keadaan di mana, keadaan yang sangat perlu, keadaan yang sangat terdesak, itu pun belum tentu Allah berikan. Betul kan? Dia bukan at any given time kita boleh buat. Tak. Ya, karamah ni bukan seperti itu. Tapi kalau istidraj, magic itu, dia boleh buat. Bila-bila masa dia boleh buat.
Ya, ini dia nak kesan sesuatu itu benar karamah atau tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man kana fid dhalalah falyamdud lahu ar-rahmanu madda." Katakanlah barang siapa berada dalam kesesatan, maka biarlah Rabb yang Maha Pemurah memperpanjang tempoh baginya. Ya, orang-orang yang memilih kesesatan dan mereka tidak mau kepada hidayah, maka Allah akan biarkan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Sebab itu pentingnya kehidupan ini, penting untuk kita memiliki tujuan, keinginan kepada Allah Ta'ala dalam urusan yang mendatangkan kebaikan. Ya, sebab itu hidayah ini sesuatu yang perlu diusahakan. Perlu ada kerja keras. Bukan menunggu datang baru kita nak buat perubahan. Ada orang terkadang dia mendatangkan alasan, saya belum dapat hidayah, belum sampai hidayah. Bila kita tegur dia, tutuplah aurat. Memang ada niat tapi belum sampai hidayah lagi. Ya, pergilah tunaikan haji atau mulakan dulu dengan umrah. Anda dah mampu. Tak apalah, nantilah, belum sampai seru lagi. Ada je alasan dia. Ya, tapi kalau dalam urusan dunia tak pernah mendatangkan alasan. Ada je jalan dia nak sampai. Tu contoh. Ya, mereka yang pergi ke India, Syekh Ranullah bagi contoh, akan menyaksikan orang-orang Majusi lebih daripada itu. Orang kafir lebih lah. Ya, orang-orang Hindu tu tengok. Sampai letak cangkuk besar-besar kat belakang. Tak mati pun dia tu. Ya, dah dia luar sedar dah, macam kena kerasukan. Yang itu bukan magic tu. Yang itu sihir. Ya, dengan menggunakan mentera-mentera tertentu, maka mereka berada dalam keadaan di bawah sedar. Ya, akan menyaksikan lebih daripada itu. Di antaranya mereka saling memukulkan pedang dengan tidak menimbulkan bahaya apapun. Padahal mereka adalah orang-orang kafir. Seperti dia lalu atas api kan, bara api tu. Tapi tengok-tengok kadang fail juga. Sampai terbakar habis. Tu silap. Silap langgar petua kan. Ya. Islam tidak mengakui berbagai perbuatan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW tersebut. Juga tidak oleh para sahabatnya. Seandainya di dalam perbuatan tersebut terdapat kebaikan, niscaya mereka akan lebih dulu melakukannya daripada kita. Kita melihat para sahabat. Adakah mereka menunjukkan pelbagai karamah mereka? Tak kan? Karamah para sahabat ni patut lebih aula muncul dalam keadaan apa? Dalam keadaan kritis, dalam peperangan tu kan? Tak muncul. Ada sahabat Nabi SAW yang ditikam berkali-kali, kebal, tak mati. Ada tak? Pada penuh kat badan. Betul kan? Para sahabat. Ya, habis parut-parut badan mereka. Tembus pedang, tembus lembi, macam-macam. Ya, bahkan mereka pun mati syahid. Mati syahid mereka itu. Contoh dalam peperangan apa tu? Yang 3 sahabat Nabi SAW yang Nabi SAW angkat jadi pemimpin. Syahid satu, ganti satu. Syahid satu, ganti satu. Yang mula-mula siapa? Ya, Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib, dan Abdullah bin Rawahah. Betul kan? Perang apa tu? Perang Tabuk pun tak silap. Ya, ataupun perang Mu'tah. Tu betul cek. Ya. Lawan dengan Rum. Kemudian barulah yang keempat muncul Saifullah, iaitu Khalid ibn Walid. Dia pegang dan dia berjaya. Ya, menggunakan strategi yang baru untuk strategi teknik menipu. Menipu dalam peperangan diizinkan. Bentuk kombinasi, ya, kombinasi tentera yang menghasilkan debu yang banyak, seolah-olah ada tentera bantuan datang daripada Madinah. Akhirnya mereka pun retreat, tentera Rom itu. Ketika itu Rom ramai. Tentera Islam kalau tak silap, bila ingat lupa, atau saya sebut dengan istilah tak meyakinkan, betul kan? Lebih kurang 3,000. 3,000 ke 30,000. Nak lawan 300,000. Bayang 30,000 kalau tak silap, atau 3,000. 3,000 lawan ratusan ribu. Itu hebatnya tauhid, kebergantungan kepada Allah. Mereka tak takut pada makhluk, mereka takut pada Allah. Kita terkadang lebih takut pada makhluk daripada Allah. Betul kan? Itulah kita. Macam mana Allah nak berikan kemuliaan, keberanian dan kejayaan. Lemah. Ya, dari sisi pergantungan. Tauhid kita masih, ya, berlaku kelumpungan di sana sini. Masih dunia itu besar menguasai. Ya, sering terjatuh, sering gagal, sering terlambatkan. Kerana hambatan-hambatan dunia. Jadi inilah dia di zaman kita ini. Sebab tu kita ni sulit sungguh. Namun Allah berikan rahmatnya, ya, Allah tetap berikan keluasan pada kita. Walaupun sedikit yang kita buat, tapi Allah ganjari dengan keistimewaan yang pelbagai. Baik. Mana tadi? Islam tidak mengakui berbagai perbuatan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW tersebut. Juga tidak oleh para sahabatnya. Seandainya, ini kaedah keluar daripada kaedah ni apa? Lau kana khairan lasabaquna ilaih.
Jika sesuatu perbuatan itu baik, tentulah generasi terawal telah buat lebih dahulu. Ini kaedah untuk menimbang perbuatan orang di zaman sekarang yang mengatasnamakan agama. Kalaulah perbuatan itu baik, tentu para sahabat lebih dulu buat daripada kita. Sebab mereka lebih bersungguh-sungguh tentang urusan agama. Mereka bersungguh. Ya, sebagaimana yang kita lihat dalam biografi sirah Nabi SAW dan biografi setiap para sahabat. Sangat bersangatan menjaga sunnah Nabi SAW. Bahkan pernah mereka membantah sesama sahabat yang mendahului ucapan ayah mereka. Padahal ayah itu sahabat. Ya, sehingga tidak mau bertegur sapa lagi. Kerana apa? Menyelisihi sunnah Nabi SAW. Bertahu sungguhnya. Kalau tak silap, ya, anak Abu Bakar Umar radhiyallahu anhu. Ya, dia pernah menghalang wanita pergi ke masjid untuk solat berjemaah. Ya, lalu dibacakan hadis kepadanya, ya, bahawa Nabi SAW tidak melarang wanita untuk ke masjid. Ya, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Lalu bila dia mendengar saja anaknya atau cucunya bercakap seperti itu, lalu dia tidak mau bertegur sapa langsung dengan anaknya. Kalau tidak, kalau tak ingat, kalau tak silap saya, iaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, iaitu menegur, ya, anaknya, mana cucu pada Umar radhiyallahu anhu. Dia halang isteri dia pergi masjid. Lalu dia pun mendatangkan hadis Nabi SAW. Oh, marahnya dia. Kerana apa? Kerana menyelisihi sunnah Nabi. Nabi SAW benarkan apabila tiadanya pintu fitnah. Pergi, ya, untuk menuntut ilmu, untuk solat berjamaah. Jadi sangat teliti. Ya, sangat menjaga sunnah. Hari ini orang meremehkan sunnah, tetapi menggantikan dengan ucapan-ucapan selain daripada Nabi SAW, iaitu para tok guru dia, ustaz dia, padahal terang-terang mereka itu menyelisihi sunnah Nabi SAW. Menurut persepsi kebanyakan manusia, wali adalah orang yang mengetahui ilmu ghaib. Dia perkara mencari adat ni. Ya, padahal ilmu ghaib adalah sesuatu yang hanya Allah sendiri mengetahuinya. Memang terkadang hal itu diberikan kepada sebahagian rasulnya, dan dia menghendaki. Ya, Allah berfirman, Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul. Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang ghaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang ghaib itu kecuali kepada rasul yang diredainya. Surah Jin ayat 26 hingga 27. Jadi ada orang di zaman sekarang diangkat-angkat sebagai wali, kononnya salah satu sebab dia mengetahui perkara ghaib. Dia tahu hal ehwal murid-murid dia. Jadi murid diajar, kita jangan berbuat melanggar perintah Allah. Tok Guru tahu kita, walaupun Tok Guru tidak berada bersama kita, tapi dia tahu isi hati kita. Sampai tahap tu. Ya. Jadi ini mendatangkan ketakutan. Akhirnya murid tu bukan takut pada Allah, takut pada Tok Guru dia. Padahal itu cuma tipu daya dan penipuan. Berlaku tak ni? Berlaku. Memang berlaku. Terutamanya dalam aliran-aliran tarekat yang menyimpang. Salah satu doktrin dia mengajar begitu. Ya, sehingga salah satu kriteria dia adalah mendahulukan guru berbanding dengan siapapun, hatta termasuk kedua orang tua. Kalau guru memerintahkan, kena datang ke rumahnya, kena datang ke program suluknya selama 10 hari, 20 hari, 30 hari, 40 hari, wajib dia datang. Kerana guru itu katanya memimpin ke syurga. Mak ayah belum tentu. Nampak tak? Kena dengan logik. Logik betul kan? Tok Guru ni alim ni. Mereka tu dah terbuka hijab sampai ke makam makrifat. Dah sampai kepada Allah. Kita siapa? Ya, perlukan bimbingan guru. Macam-macam lah dia, cara dia tu. Nak build image yang menakjubkan lagi luar biasa terhadap guru-guru itu. Padahal, dengan mata kasar kita dapat tangkap betapa banyak perbuatan guru itu menyimpang daripada syariat. Tapi dia ajar pula. Tu orang-orang biasa tu yang berzikir bagai-bagai tu. Itu syariat saja. Mereka belum sampai kepada darjat tarikat, hakikat dan makrifat. Makrifat dulu, lepas tu hakikat. Dia ajar 4 konsep. Syariat, tarikat, makrifat, hakikat. Tu. Orang awam ni yang berzikir-berzikir ni, subhanallah, alhamdulillah ni duduk sini je. Cuma harap pahala je. Bahkan dia doktor tinggal lagi. Ini semuanya adalah syirik. Sebab berbuat ibadah mengharapkan ganjaran. Seperti seorang peniaga yang mengharapkan keuntungan. Dia pakai akal dia begitu. Diterima, ditelan. Ya. Dan sampai satu level nanti dia tak akan bersama lagi dengan masyarakat. Dia tak pergi solat berjamaah. Kalau dia pergi pun dia seperti orang Syiah bertakiyah.
Kalau dia pergi solat Jumaat, supaya nak tutup pintu fitnah terhadap diri dan kelompoknya, nanti dia balik, dia solat zuhur. Pernah jumpa tak orang seperti itu? Tak pernah, bagus, selamat. Tapi kena tahu tau. Tengok jiran-jiran, pelik-pelik sikit dia ni. Ya, kenapa tak pergi solat berjamaah? Solat dia, kemain lagi pakai serban jubah lagi. Tapi masjid tak boleh pergi. Solat Jumaat tengok tadi rumah. Hari Jumaat je hilang. Ya. Berlaku Saya dah temui semua ni. Satu dah temui, dah lalui semua ni. Tu. Jadi cerita from experience. Bukan reka cipta Dia nak build image doktrin untuk guru tu sampai tahap tu memaksumkan. Jangan ditegur perbuatan guru walaupun nampak pada pandangan kasar kamu menyelisih syariat. Dia dah berada di makan yang berbeza dengan kamu. Sampai tahap tu. Solat Jumaat tak pergi dia. Dah cukup tak kan? Kumpulan tu ada besar dia. Sampai sekarang. Ya. Bagaimana selamat daripada itu? Dengan memohon pada Allah. Bila ada keganjalan dalam hati, minta pada Allah. Ya Allah, jika ini benar, kau tetapkan aku di sini. Jika ia batil, kau jauhkan aku sejauh-jauhnya. Maka selamat. Ya. Tak diajar dia Quran hadis ni. Kalau dalam majlis dia. Dia ajar untuk guru Ya, syekh tu, wali tu dan sebagainya. Bahkan doktrin dia, barang siapa yang melihat guru, bersalam dengan guru, maka nanti guru akan membawanya masuk ke syurga. Apa lagi siapa tak ada? Dah confirm masuk syurga. Sebab anggapan dia tok guru tu masuk syurga. Wali nampak? Ribuan orang mengikutinya. Kalau di dunia, jutaan. Jadi kebenaran itu bukan diukur dengan ribuan atau jutaan. Tapi diukur dengan kebenaran pada satu orang. Iaitu Nabi SAW. Sebab agama ni tidak ada istilah rahsia. Kelompok tertentu saja yang mengetahuinya. Level tertentu je ada yang mengetahuinya. Itulah yang berlaku dalam tarikat-tarikat yang menyimpang. Padahal kita tengok orang-orang tersebut, konon kata dah sampai makam-makam tertentu, maka musyahadah lah level-level tertentu, syariatnya rosak. Isterinya tak menutup aurat, macam mana kau jadi wali? Ya. Waktu isyak dan maghrib, di rumahnya TV di ruang tamu buka. Tengok drama bersiri. Macam mana tok guru tu wali? Tak mungkin. Nampak tak? Tak jaga langsung. Tu senang. Tapi kalau akal itu sudah didoktrinkan seperti itu, tadi ada, itu kau nampak syariat je. Syariat je tu. Sebenarnya, hakikatnya tidak seperti itu. Ya. Bahkan ada di antara mereka, dalam riwayat kitab-kitab mereka, menjelaskan tentang karamah. Para tok guru mereka atau wali mereka, tok guru tu minum arak. Minum arak. Sebenarnya, pada zahirnya arak, tapi bila masuk ke dalam lisan mulut kerongkongnya, dia jadi air. Air apa jenis Ini bukan rekaan, memang tulislah kitab-kitab dia. Buka kitab-kitab dia, kita jumpa kepelikan. Ya, sangat menakjub. Sampai kita tak boleh nak sebut dengan lisan. Saking malu dia perkara-perkara yang berlaku, karamah itu. Tapi dia angkat sebagai wali. Bukan wali Allah mereka itu, wali syaitan. Jangan takut untuk mengatakan wali syaitan. Sebab apa? Bila dia lawan saja, bertentangan saja dengan syariat, automatic out. Betul kan? Bagaimana dia boleh pegang wanita, murid-murid dia. Bayang. Ya, ketika berzikir, ada kumpulan. Wanita di belakang, perempuan di depan. Wanita di belakang tabir, lelaki di depan. Ketika dia berzikir secara berkumpulan pada hari tertentu, tok guru tu nanti akan pergi ke belakang. Ke murid-murid perempuan dia, pegang kepala, baca bagai-bagai. Tak pegang, tak masuk tu kawasan tu. Kan dilarang, gelap tak tu. Terang sama-sama. Selamatlah yang selamat, maka sesatlah yang sesat, binasa. Tu hati-hati. Ada ajaran seperti itu. Ya. Jadi kalau jumpa seperti itu, segera melarikan diri sejauh-jauhnya. Baik, seterusnya. Dengan tegas ayat ini mengkhususkan pemberian hanya untuk para rasul dan tidak menyebutkan yang lain. Sebahagian orang menyangka bahawa setiap kuburan yang di atasnya dibangun kubah adalah wali. Padahal boleh jadi kuburan tersebut di dalamnya adalah orang fasik atau bahkan mungkin tidak ada manusia yang dikuburkan di dalamnya. Ciri khas mengagungkan kuburan. Ini ciri khas ajaran yang menyimpang. Kubur bukan untuk diagungkan, bukan untuk dipuja, bukan. Kubur adalah penanda aras untuk keinsafan. Very simple kubur sebenarnya. Ada kubur yang dianggap ada wali di dalamnya, ibarat busut tu. Busut bangunan, busut. Punya besar, punya tinggi. Ada kuburan berbentuk lempeng-lempeng batu pun. Macam Kristian punya plate tu. Betul kan? Tengoklah lain tu. Sekarang senang dah nak akses. Kalau masih belum boleh berfikir dengan waras bahawa itu adalah penyimpangan, tak ada ubat lagi dah. Ya.
kuburan yang diperintahkan oleh Nabi SAW sangat simple, sangat sederhana. Tak boleh tinggi lebih daripada sejengkal. Sehingga pernah Nabi SAW perintahkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu untuk menghancurkan kuburan yang lebih daripada itu. Kembali pada asal. Sebab kubur bukan tempat pemujaan. Kubur bukan tempat untuk mentakdiskan seseorang. Bukan. Kubur adalah tempat untuk keinsafan, muhasabah dan mengambil ibrah. Dan memohon kepada Allah agar ya Allah berikan ya kemudahan kepada pemilik kuburan tersebut agar mereka yang meraih kebahagiaan, jadikan salah satu daripada syurga-syurga mereka sebelum syurga yang hati. Sekarang kuburan dijadikan tempat wisata religi. Ada terlibat, pernah pergi? Ya, trip daripada Malaysia. Nak pergi mana? Nak melawat Wali Songo. Sambil dalam perjalanan ada zikir-zikir khusus akan diajar. Ada SOP spesifik kau. Ya. Kemudian diselingi dengan kisah-kisah para wali tersebut. Kisah tu tak apalah. Tapi ada SOP. Nabi SAW larang mengkhususkan perjalanan untuk pergi ke kuburan-kuburan. Yang Nabi SAW perintahkan perjalanan musafir ke 3 masjid aja. Nak pergi susah-susah pergi ke kubur jauh-jauh dekat Malaysia tak terpergi banyak. Kubur dekat sebelah rumah pun jangan pergi. Betul kan? Kubur mak ayah pun jangan ziarah. Nak pergi sampai ke Surabaya, sampai ke Gresik, macam-macam tempat. Habis duit ribu-ribu, habis masa. Kemudian memiliki iktikad tertentu pula yang boleh mencacatkan akidah. Ni susah nak menterah. Sebab apa? Yang membuatnya lah orang yang berpenampilan agamawan. Diberi gelar-gelar yang hebat. Tu masyarakat awam, dia kira yang itu ada title, ada gelaran, tok syekh, tok guru. Ya, sarung, salin baju, kemeja, pakai jubah, letak serban. Ya, pegang tasbih. Ya, kumat pamit, tok guru lah. Padahal orang yang memiliki penapis, lihat saja daripada ucapan dan penampilan, tahu sudah. Ini orang-orang yang pembohong. Sebab bila dia berucap atas urusan agama, sangat sulit untuk mendengar ayat Quran. Sangat sulit untuk mendengar hadis Nabi SAW. Yang ada kisah-kisah, cerita, rekayasa dan berbagai lagi. Membesarkan orang itu, membesarkan syekh itu dan sebagainya. Kemudian dihiasi dengan akhirnya saya bagi amalan ini yang saya warisi daripada guru-guru saya. Sebut sekian-sekian, saya ijazahkan. Semangat. Lalu didoktrinkan kepada para muridnya, tengok orang-orang yang menentang ni, ya, mana sanad kamu? Tengok kami semua ada sanad. Ya, ini ucapan orang yang tak cerdas. Kalau orang yang berilmu dia tahu, tapi sanad itu bukan di situ. Sanad itu perlu dilihat pula pada perawinya. Ya, lulus atau tidak tapisan dan begitulah seterusnya. Baik, kembali. Membangun suatu bangunan di atas kuburan diharamkan oleh Islam. Memang diharamkan, dilarang. Sekarang kuburan bukan saja dibangun, ditinggikan, dihiasi. Dibuat bangunan besar. Atap, kelambu. Ya, dihiasi dengan bunga-bunga yang pelbagai. Saya dah sebut semua ni kan. Macam kek tu, kalah kek tu. Bukan triple layer lagi. Tak terhitung layer dia. Cantik berkahwin. Disusun tu. Ya, memang special graphic punya designer lah pergi buat sebelum nak terjemahkan dalam bentuk susunan tu. Ya, warna putih krim, ya, very creamy nampak. Cantik. Lepas tu bunga disusun bagai-bagai. Ya Allah, mana nak datang ketakutan kalau pergi kubur macam tu. Macam nak pergi tidur kat situ, macam perbandingan ni. Nampak? Cuba pergi ziarah perkuburan Baqi', akan datang keinsafan. Immediately, from distance tengok pun dah datang. Betul kan? Beginilah keadaan kita. Fakir di dunia. Fakir juga di negeri akhirat. Pergi kubur tu jadi kaya ni. Pertama hubung dunia. Kita hias macam-macam. Nampak tak? Ya Allah. Sangat terang jelas. Ya, kenapa masih mengikuti? Tahu dah itu menyimpang daripada aturan. Bukan wali mereka itu seperti itu. Ya, pemilik kubur tu tak bersalah. Ya, kecuali kalau dia wasiat untuk berbuat seperti itu. Maka dia tanggunglah kesalahannya. Berterusan. No? Ya, baik. Dalam sebuah hadis ditegaskan. Naha Rasulullah SAW an yujassasa al-qabru wa an yubna alaih. Rasulullah SAW melarang mengapur kuburan atau membangun sesuatu di atasnya. Buat bangunan. Betul kan? Kemudian dikapur putih, disimen, letak batu nisan besar, letak nama, letak tarikh, Al-Fatihah. Tu kan? Komplit lah package. Itu paling minima punya package. Sekejap lagi immediate yang dengan high level punya lain pula kuburan dia, betul kan?
Ni kan tasyabuh kuburan orang kafir. Dulu kita duk ingat jerat Cina tu mahal. Sekarang kuburan orang Islam pun lagi mahal tu. Nak buat building dia macam-macam, dihiasi. Nampak tak? Satu demi satu umat Islam mengikuti cara gaya orang kafir yang dilarang oleh agama. Yang dilarang itulah dia langgar. Yang disuruh itu dia tak nak berbuat. Padahal mudah sekali. At minimum cost kuburan orang Islam ni. Tapi sekarang dah sulit. Dihiasi, dibuat cantik, dibuat bangunan pelbagai. Ada decoration dia lagi pelbagai. Untuk apa? Bukan menimbulkan keinsafan. Ya. Apa pula dengan nikmat dunia? Tengok kubur pun, ya Allah, mewah bukan main. Nampak tak? Padahal kita ketika mati, kaya sekaya apa pun, dihantar dalam keadaan paling fakir. Dibalut tubuh itu cuma dengan 3 kain je. Kain cotton tu, warna putih. Tak boleh kita wasiat. Walaupun sekaya apa pun kita, nanti kalau ayah meninggal, abang, ya, ayah wasiatkan supaya beli kain sutera yang paling mahal, from Italy. Contoh. Ya, cara yang paling mahal sekali. Sebab mampu. Boleh tak? Tak boleh. Allah nak ajar kita. Ya, bukan hanya zuhud di dunia, zuhud juga ketika mati. Tiba-tiba dia tukar. Ya, dahlah miskin waktu dunia, waktu mati kaya pula dia. Nak buat bendaan bagai-bagai. Apa faedahnya? Cuba fikir, apa faedah pada orang mati buat bangunan elok cantik? Dapat manfaat tak untuk dia? Tak kan? Itulah dia. Kalau biological thinking pun dah kontra, ya, dengan realiti itu. Tak munasabah. Fitrah yang sihat tak akan boleh menerima. Tapi disebabkan akalnya dah rosak, fitrahnya dah rosak, maka mereka bersungguh-sungguh berbuat. Akhirnya mereka mensia-siakan usia, waktu dan seumpamanya, bahkan mendapat celaan, kemurkaan daripada Allah kerana menyelisihi perintah Allah Ta'ala. Seorang wali bukanlah yang dikuburkan di dalam masjid. Ada mereka ditanam di dalam masjid. Ya, di tempat kita tak pastilah. Tapi kalau dalam kawasan masjid, depan masjid, kiri masjid, belakang masjid, semua ada. Yang masuk dalam masjid belum jumpa lagi. Atau ada informasi, maklumat. Di Malaysia lah. Kalau luar negara ada lah. Di India bagai-bagai sampai dalam masjid. Masjid tempat ibadah. Ya, bukan tempat meletakkan jenazah untuk tetap di situ. Ya, jadi atau yang dibangun di atasnya satu bangunan atau kubah, hal itu justru melanggar ajaran syariat Islam. Demikian pula mimpi bertemu dengan mayat tidak memerlukan dalil secara syarak atas kewalian. Bahkan boleh jadi ialah bunga tidur yang berasal daripada syaitan. Jadi dalam agama kita mimpi, kasyaf, ilham bukan dalil. Dia hanya menguatkan apa yang sedia ada selama mana tidak bertentangan dengan dalil-dalil. Tapi kalau dia override dalil, maka tak boleh terima. Contoh, dia bermimpi. Dia kata, Tok Guru saya datang dalam mimpi saya berkatakan saya nanti akan masuk syurga. Boleh tak? Boleh terima tak? Tak boleh. Siapa dia yang boleh menentukan seorang itu ahli syurga atau ahli neraka, betul kan? Yang datang tu adalah syaitan. Ya. Jadi ini contoh-contoh yang banyak. Sekarang ada kelompok tertentu mengunggulkan mimpi. Sehingga mereka mendatangkan dalil melalui mimpi. Ini amalan ni saya dapat daripada mimpi. Daripada guru saya datang mengijazahkan amalan ini. Atau lebih tinggi, Nabi SAW bagi saya amalan ini. Selawat itu, selawat ini. Zikir itu, zikir ini. Maka dengan ini saya ijazahkan pada semua yang dengar. Qabil tu semua. Beramallah mereka. Padahal yang ditinggalkan oleh Nabi SAW tak terhitung. Tak digubris, tak diberikan perhatian langsung. Jadi mana bukti cinta sejati pada Nabi SAW? Inilah dia talbis iblis yang paling berbahaya. Yang Nabi SAW tinggal jelas-jelas, dia tak mau berbuat. Zikir tak terhitung. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Dia ganti dengan zikir yang tidak ada langsung hadis yang boleh menyokongnya. Betul kan? Zikir hu, ha, ha, ah pun ada. Huwa. Nampak tak? Dia kata zikir ni paling tinggi martabat dia. Ni zikir yang membawa kepada terbukanya alam ghaib. Makrifat tahap tertinggi. Ini bukan syarika kan? Dia boleh cross check. Pelaku-pelakunya seperti itu. Tulis buku tebal. Nampak? Ya. Adapun dia sandarkan pada ayat-ayat Quran itu berdasarkan takwilan dia. Bukan pada tafsiran Nabi SAW. Ya. Dia kata ada zikir ni. Allahu la ilaha illahu. Hu tu kan Allah merujuk pada Allah. Maka kita boleh berzikir dengan hu. Kalau begitu la ilaha illa anta lepas ni boleh berzikir anta. Kan domir bagi Allah tu. Tu kan guna kaedah yang rosak. Kita nak memahami maksud
di situ, kemudian nak digunakan untuk berzikir, siapa yang menunjukkan pelaksanaan dia tu? Tentang ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Nabi SAW, betul kan? Nabi SAW akan tunjuk. Ayat ni tafsirannya menerusi perbuatan Nabi SAW. Ada tak perbuatan Nabi SAW? Bila baca ayat ni, Nabi pun ajar kita, zikirlah Allah. Ya, 1000 kali. Dalam keadaan SOP tertentu. Kalau dalam tarikat-tarikat tertentu tu, dia ada SOP. Contoh tarikat XYZ. Duduk dalam keadaan tertentu. Ya, kemudian ada kain selubung, tunduk, tumpukan hati ke hati, mata pejam, gigi dirapatkan, lidah diangkat ke langit, kemudian baca ayat tertentu, kemudian ending dia datangkan rabitah guru yang bagi ijazah tu untuk beramal dengan zikir tu, bawa dia ke depan, tengok muka dia, dengan alasan apa? Guru tu ada sebagai perisai daripada sebarang gangguan syaitan, sebab tu akan berzikir. Guru tu nanti akan membuka sebagai asbab terbukanya pintu makrifat. Kemudian ucapkan, ilahi, macam mana jawab adik macam ni? Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Jangan buat dah. Tu kaca kaifiyah. Lepas tu pandang pada lataif yang pertama. Hati yang halus, pancaran nur akan datang kepadanya. Di bawah ni. Yang pertama, baca Allah 1000 kali. Bukan tasbih, punya laju. Exceeding highway speed tu, 110. Laju, hidup boleh bergerak. Ya, very expert. Lepas next, pergi pula ke sini. Ya, pergi kat kepala pula. Kat sini, macam-macam lah. Sampai ke perut, di antara dada. Tu dia panggil zikir level 1. Nak buat yang tu boleh lah. Usaha buat siang malam. Banyak lagi lah. Kalau masuk kelompok-kelompok mana-mana pun aliran, nama yang berbeza sama. Itu zikir dia panggil sirriyah. Zikir yang paling tertinggi. Nanti akan datang pula zikir yang berbentuk jahriyah, seperti la ilaha illallah, ada cara dia. Ya, nanti dia akan ada satu makam naik, dipanggil makam muraqabah. Ada mereka macam-macam lah. Baca ayat tu nanti Allah akan buka tafsiran dia, kamu akan lihat sendiri maksudnya. Sebab tu dia tak belajar. Dia harap limpahan nur kononnya daripada Allah Ta'ala. Kalau itulah caranya, tentu semua all of us tak tertutup daripada kita, pengetahuan kita, betul kan? Sebab agama ni dia open, accessible to everybody, not privilege for certain individual. No. Agama kita bukan begitu. Dia terbuka. Ya, ini sangat-sangat tertutup, sangat-sangat privacy dia. Ikut kelompok dia baru dapat. Kalau kamu ikut kelompok tu, kamu dapat yang lain. Boleh faham ke tidak? Okey. Dengar saja sebab saya cerita ni from experience tau. Jadi saya cerita tu, saya cerita salah satu, nampak depan. Bukan rekaan, bukan. Ya, minta kepada Allah. There's something wrong somewhere. Macam tok gurunya hisap rokok berkepul-kepul. Bayang. Kemudian solat. Macam mana? Semua murid-murid pun ikut tok guru hisap rokok. Ajaib tak? Takkan itu kebenaran? Tapi bila doktrin tu dah masuk, itu bencana, sangat bahaya doktrin. Doktrinisasi ni menyebabkan manusia hilang akal yang waras, menjadi taklid, hulu. Datanglah siapa pun menegur mereka, tak akan mereka dengar. Kecuali kita ajar dia, kebenaran yang atas mutlak adalah Quran dan hadis. Tapi dia tak diajar itu. Dalam spesifik program dia, training dia tu, Quran pun tak dibenarkan baca. Bayang? Dia utamakan zikir, dia tu lebih utama daripada Quran. Bukan setakat di pelatihan tu, balik rumah pun macam tu, Quran tu baca dia. Allah tutup dia untuk dia. Sebab dia mengganti kalam Allah. Sebaik-baik zikir apa? Sebaik-baik zikir nombor 1. Apa zikir yang paling utama? Ranking nombor 1. Baca Quran lah. Quran tu nombor 1. Betul kan? Dalamnya apa? Bahasa kampung kata sebab makna ini zikir dia dalam tu. Setuju atau tidak? Kenapa dia zikir nombor 1? Sebab dia adalah kalam Allah. Setiap ayat, setiap kalimat itu adalah kalam Allah. Bila kita baca, maknanya kita automatically ingat Allah, betul kan? Dia faham Baik, seterusnya. Habislah tu. Masuk tajuk pula. Tajuk. Khurafat bukan karamah. Khurafat walaisat karamah. Dalam salah satu edisinya, Syekh Rahimullah sebut. Satu saya nak sebut. Syekh ni, dia bukan tulis berdasarkan teori juga. Dia ni, sebelum dia datang kembali kepada jalan salaf, berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, dia adalah ahli tarikat.
Sebab dia hidup di Syam. Bumi Syria ni banyak pelbagai tarikat. Macam-macam tarikat dia ikut. Sekejap kecil lagi dia telah didoktrinkan dengan tarikat Naqsyabandiyah. Tarikat Qadiriyah. Syatariyah. Macam-macam. Syekh rahimahullah memiliki beberapa buku. Dia jelaskan tentang tarikat. Contohnya As-Sufiyah fi Mizan Al-Kitab was Sunnah. Sufi ditimbang daripada timbangan Alkitab dan Sunnah. Kemudian ada kitab namanya Kaifa Ihtadaitu ila Tauhid was Siratil Mustaqim. Bagaimana aku mendapat hidayah kepada tauhid. Yang asalnya aku adalah sufi. Syekh dia seorang alim ni. Bukan jalan-jalan. Kemudian dia ada satu lagi, kitab dia Kuntu Naqsyabandiyan. Aku dulu penganut Naqsyabandi. Macam saya. Buku lah. Nampak? Bukan sikit. Itu lama. Pergi bersuluk bagai-bagai. Ya. Jadi sama dengan Syekh. Syekh pun dah berdebat dengan Syekh-Syekh tarikat. Ya, dalam bab minta tolong pada Allah. Kenapa perlu seru kepada Syekh-Syekh? Kenapa kita tak seru pada Allah? Wahai Syekh, bukankah kamu pernah mendengar hadis? Iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Kamu ni tidak ada lain tidak bukan dah kena doktrin Wahabi yang kata oleh Syekh tu. Tak ada lain nama dia. Padahal kawan tu datang hadis Nabi SAW yang muhkam terang. Kenapa kamu langsung tak minta pada Allah, minta pada Syekh, seru dia. Dah mati dah. Betul kan? Kenapa tak minta kepada yang maha hidup, Al-Hayyu Al-Qayyum? Tidakkah kamu baca ayatul kursi itu ayat yang paling angkuh? Kemana kamu letak dia? Sebab tu kalau kita akrab dengan Quran, selamat kita. Tapi saya yang paling kuat dia dekat situ. Tengok saja nak masuk je, tak lulus. Sebab apa? Bertentangan dengan Quran. Quran kata Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Quran kata ud'uni astajib lakum. Jangan minta pada orang mati. Tapi kalau orang tak jadikan Quran di depan, maka dia akan tinggalkan. Ya. Jadi Syekh rahimahullah banyak kitab-kitab dia. Ya, ada 3 jilid dihimpun. Yang dipanggil Majmu'ah Rasail At-Taujihat Al-Islamiyah, 3 jilid. Pergi ke Waqfiyah, boleh download, ada 3 jilid. Dalam pelbagai. Istimewa kitab Syekh ni, pendek-pendek. Ringkas tapi very clear and comprehensive. Kitab tadi tu yang saya sebut 3 tu ada terjemahan dia. Indonesia lah terjemahan. Bagus kitab dia baca. Ya, pengalaman dia dalam perjalanan, akhirnya Allah berikan dia hidayah, iaitu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Inilah nikmat yang paling besar. Dah dapat tu takkan tukar lagi dah. Sebab kita menikmati tu kan. Tengok Quran gini, ya Allah. Gini je agama ni. Sangat mudah. Agama bukan payah. Agama tidak memayahkan. Agama tu mudah. Ya, tapi kalau keluar daripada aturan dan cara gaya agama dia, pasti akan sulit. Berzikir sampai juta-juta. Bayang. Ya, puluh ribu. Waktu tertentu. Kena sacrifice dan bagai-bagai. Padahal zikir Quran sebut apa? Ingatlah Allah ketika berdiri, duduk, berbaring. Di mana saja. Ingat. Dan ingat Allah tu bukan mesti di lisan semata-mata. Tak. Banyak lagi bentuk lain. Dengan panca indera melihat kebesaran Allah. Dengan aktiviti keseharian diatur dengan zikir. Betul kan? Bangun tidur. Berjalan. Tanggal kasut. Pakai baju. Semua tu kan zikir kan? Tanya orang tu. Dia buat tak? Memang tak buat. Apa bukti? Saya tu tak buat langsung. Tak nak tahu. Tak tahu pun. Tapi bila datang kepada sunnah, Masya Allah banyaknya. Kenapa aku tak buat? Buka kitab Al-Azkar tu, ya Allah banyak lagi nak kena hafal ni. Umur dah tua dah. Tapi it's okay lah. Rather than tak buat apa-apa, betul kan? Masih belum terlewat. Gunakan baki usia itu untuk sungguh-sungguh di atas pengamalan sunnah. Jadi Syekh rahimahullah menyebutkan dalam satu edisi dengan judul Khurafat. Ya, yang berkaitan dengan Ad-Dasuki. Ad-Dasuki terkenal ni, salah seorang ulama sufi. Khurafat Haulad Dusuki. Majalah At-Tauhid menulis. Ni majalah ni membantah dia. Dalam hasiah, yang ini catatan pinggir kitab As-Sawi disebutkan. Dia ada satu kitab. Sesungguhnya Dasuki ni dia dapat berbicara dengan segala bahasa. Dia kan dia nak sebut kehebatan guru-guru mereka yang dianggap wali. Dia kata apa? Sesungguhnya Dasuki ni wali ni pada anggapan mereka berbicara dengan segala bahasa. Bahasa asing dan bahasa syar'i. Bahasa apa boleh bercakap? Tak payah belajar kan? Otomatik bahasa tu datang kepada dia. Oi, keajaiban ni. Ya. Bahasa binatang dan bahasa burung. Dia. Ya, ensiklopedik sungguh. Dia telah berpuasa sejak dalam buayat. Tunggu dia. Melihat Lauhul Mahfuz. Telapak kakinya tidak pernah menginjak bumi. Dia dapat memindahkan nasib muridnya dari sengsara menjadi bahagia. Dunia di tangannya dibuat laksana cincin. Dan dia telah sampai ke Sidratul Muntaha. Bila kita baca ni, betul ke ni? Ke penipu ni? Reka ke ni? Tak, dalam kitab dia. Bukan dia reka cipta, disusun, dirubah untuk memfitnah dia. Tak. Ahli sunnah ni, yang berjalan di atas
tauhid, jalan dan sunnah mereka sekali-kali tak akan menipu. Berusaha untuk tidak menipu, bercakap benar. Bila dia sampaikan hadis, contohnya dia akan cari pastikan dulu hadis itu sahih. Kalau hadis itu dhaif, dia akan sebut, ni hadis yang saya baca ni dhaif. Tentang keutamaan bulan Rejab, barang siapa yang berpuasa 1 hari dapat ini. Berpuasa 7 hari dapat ni. Berpuasa ni dapat ni. Aduh tu ustaz pergi baca waktu tazkirah Jumaat. Saya dengar awal lagi, ya Rabbi. Betapa nayanya orang yang dengar di depannya. Kita tahulah hadis itu dhaif. Bahkan para ulama ada berhukumnya maudhu'. Disebutlah kitab tu, kita tahu kitab tu. Kitab tu bukan mesti ada dalam kitab maka dia benar. Tengok dulu hadis tu, darjat dia bagaimana. Dia kata dalam sebuah kitab oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Bila disebut, dia tahu dah. Sudahlah ustaz ni. Macam orang baca kitab Al-Mawdu'at Ibn Jauzi tu dah. Dalam sekitab Al-Mawdu'at sekian-sekian. Padahal kitab tu sendiri namanya hadis-hadis maudhu'. Pergi baca untuk orang beramal. Ya Allah, tak rasa takut langsung pada Allah. Bayang, berani berdusta di hadapan meja penceramah pada orang yang dengar bukan sikit. Bayangkan orang percaya dan beramal. Patut bila dia sebut hadis tu, hadis ni sebenarnya hadis yang maudhu', hadis yang palsu, hadis yang dhaif. Tak disebut dia, maknanya firm tu. Padahal ada kaedah ketika menyampaikan hadis-hadis yang dhaif, maudhu' dan sebagainya kena sebut. Ada lafaz tamrid, ada lafaz jazam, dia kena beza. Ya, ada disiplin, tak boleh kata ya telah diriwayatkan atau diriwayatkan. Ada beza istilah tu di sisi kaedah hadis. Dia kan tentang kromo. Tak takut dan dia tak malu pun ada depan tu ada ustaz yang boleh tahu tu. Dia tak rasa, tak kisah. Sebab sistem kita tak ada orang yang biasa menegur. Betul kan? Contoh saya ceramah ni, mana ada orang menegur orang ni? Betul kan? Tak ya tak tidak. Tapi apa yang sampai insya-Allah betul lah. Ya, tapi kalau orang seperti itu dia bercakap, cuba kita tegur tengok. Kita yang bersalah. Padahal kita tegur dia dengan bukan main baik lagi. Ya, minta maaf ustaz. Ya, saya nak kepastian. Jadi ustaz sebut hadis seperti itu. Sepengetahuan saya, hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis yang ternilai oleh para ulama hadis. Hadis yang dhaif jiddan. Hadis palsu, la aslalahu. Dia tengok kita daripada atas bawah. Siap lah kau ajak lagi. Mic ada kat dia. Saya pernah ada pengalaman 2 kali seperti itu. Pelajar-pelajar ni mesti sokong untuk guru tu kan. Sebab kita pun jadi murid. Kau siapa nak lawan untuk guru? Akhirnya sebelah tu guru. Sebab satu kes tu, tamu lah saya ingat. Ustaz tu sebut, dia mengajar, dia kata apa? Ya, pintu ijtihad telah tertutup di zaman ni. Siap lah. Kita dah baca buku macam-macam lah. Ustaz bagaimana ustaz kata pintu ijtihad telah tertutup? Kan banyak masalah-masalah baru yang muncul di zaman ini yang perlukan ijtihad baru. Betul kan? Contoh dalam sistem keuangan, transaksi. Sangat kompleks betul kan? Dulu pakai duit, sekarang pakai kad. Macam mana tu? Kan kita memerlukan ijtihad. Dia kona baring, punya baring lah. Dia bukan nak terima. Sebab dia rasa dia punya water face jatuh. Nampak? Inilah orang yang binasa. Padahal kita tegur dengan cara yang elok. Sepatutnya berterima kasih pada orang yang menegur. Terima kasih. Ya saudara. Kerana menegur saya. Ya saya tersilap, insya-Allah saya cross check balik, nanti saya akan beri jawapan. Kan selamat. Tapi masih mempertahankan di atas kebatilan. Ini orang yang binasa. Dan betul banyak orang seperti itu. Agamawan ni yang paling sulit untuk diperbetulkan kalau dia tidak berjalan di atas manhaj yang benar. Dapat ditulis tu. Ya. Tapi orang yang telah terkena racun taksub, hulu, memang tak ada ubat lah. Kita sebutlah apa saja, tetap dia berdegil. Padahal terang jelas fitnah, penipuan atas nama agama dan pelbagai lagi. Orang seperti itu, wali, tak mungkin sekali-kali. Ya, tengok cerita macam ni. Ya, boleh melihat lahul mahfuz, tak pernah injak bumi. Kalau kita tengok dalam YouTube tu macam-macam. Ada wali Allah itu dia beramal dengan satu amalan. Ya, amalan yang menyebabkan ya panjang umur sampai 300 tahun. Ya, pada hari itu dia terlupa, maka malaikat maut pun datang mengambil nyawa. Jadi saya ijazahkan amalan ini. La ilaha illallah. Umur saya 70 pun saya dah jemu dah hidup. Sakit pinggang, sakit lutut, kuliah terlebih 5 minit pun dah mula dah semacam. Nak panjang sampai 300 tahun. Buat apa? Akal tu mana? Sebelum kita datangkan dalil. Nabi SAW pun usianya 63 tahun. Who are you? Betul kan? Nak lebih sampai 300 tahun. For what? Hidup menyusahkan orang. Apa beda? Bad reader pula tu lagi parah.
La ilaha illallah. Diterima. Terima amalan tu. Nak panjang umur sampai 300 tahun. Macam Tok Wali dia. Kalau kita sebut ini, siap kau. Bersedialah dengan gelaran. Gelaran yang baku di zaman ini. Nampak tak? Padahal kita terangkan itu, tak lain dan tak bukan. Disandarkan pada qala Allah wa qala Rasul. Banyak lagi lah. Ajaib sungguh. Boleh dia kata Tok Guru dia wali berjumpa dengan Allah setiap hari 70 kali. Bayang. Diamini oleh murid-murid dia. Ya Allah. Allah musta'an. Itulah pentingnya hidayah. Di atas Quran dan Sunnah. Baik, seterusnya. Ini adalah omong kosong, kata Syekh Rahimahullah. Ini pengalaman dia ni. Dia dah lalui tarikat-tarikat macam-macam. Tak seorang pun yang akan mempercayainya kecuali orang-orang yang amat bodoh sekali. Ini kan keras ni. Marahlah puak-puak tu kalau baca kitab ni. Dan memang kenyataan. Yang kamu pergi percaya bulat-bulat begitu sekali. Tak masuk akal langsung. Tapi dia pandai. Dia datang ke syubhat. Syubhat dia di mana? Tak ada yang mustahil kalau Allah kehendaki. Wali tu dia tak boleh disamakan dengan orang awam. Datang buah tu pula. Tapi wali pun ada boundary dia, betul kan? Kalau dah di luar daripada aturan kehidupan manusiawi, ditolak walaupun siapa dia pun yang bawa tu. Baru ni saya baca. Seorang ulama terkenal lah. Dalam kitab dia kata, ada seorang wanita tu, dia wali. Tak makan, tak minum selama 2 tahun. Boleh terima. Barangkali syekh tu tersilap, boleh kata, betul kan? Tapi tak boleh kata, tersilap, kamu siapa? Kamu tak setaraf dengan Syafi'i. Lah, letih tu, nak lawan tu, benda-benda cara berfikir begini. Betapa rosaknya cara pemikiran ni. Sebab tu kena calibrate sungguh-sungguh lah otak. Kena belajar ilmu, fikiran dan pemikiran. Banyak orang rosaknya cara pemikiran. Dia rosakkan dulu ni, cara berfikir. Sehingga pemikirannya, tak boleh berfungsi. Sebab tu agama datang untuk nak betulkan cara berfikir. Ada kebebasan, freedom of expression, freedom of thinking. Base, guide, ni, ikatan Quran dan hadis. Di situ kamu ikat ni. Selamatlah. Dalam bab ni diizinkan untuk kamu berfikir. Dalam bab ni tak boleh. Maka kita akan selamat. Contoh dalam hadis ke, ataupun dalam ucapan disebut, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Berfikirlah. Tentang ciptaan Allah. Jangan berfikir tentang Allah. Tu, kelompok yang menyimpang tu dia masuk zon tu. Betul kan? Dia fikir Allah ni berada di atas arash. Kalau Allah turun 1/3 langit dunia, arash kosong. Dunia ni waktu berbeza-beza. Kalau sini malam, situ siang. Situ siang, sini malam. Jadi Allah tu turun-turun tak pernah naik. Sebab malam banyak. Di pelbagai tempat. Rosak tak akal tu? Rosak. Tapi akal yang singkat ni dia boleh terima. Betul juga kan? Dia fikir Allah tu macam dia. Dia pun tajsimkan Allah. Rosak sungguh lah. Baik, kembali. Boleh faham ke tuan-tuan? Okey. Setakat ni okey lagi ke? Nampak punya stres je. Kita habiskan lah sikit lagi. Extra 5 minit. Bahkan hal itu adalah satu kekufuran yang nyata. Bagaimana mungkin dia boleh melihat Lauhul Mahfuz, yang mana Nabi SAW, penghulu semua makhluk pun tak pernah melihatnya. Sebab Lauhul Mahfuz itu adalah rahsia Allah. Di situlah Allah telah tulis dan tetapkan takdir seluruh makhluknya setelah diciptakan 50,000 tahun, betul kan? Tu Lauhul Mahfuz, papan yang dicatat takdir, ketentuan ciptaan Allah Ta'ala termasuk kita. Bagaimana mungkin ia dapat memindahkan nasib murid-muridnya dari sengsara menjadi bahagia? Tak mungkin. Semua ini adalah khurafat yang dibuat-buat oleh orang sufi yang angkuh dan sombong. Ini sufi yang menyimpang. Sufi ini satu istilah. Tapi jangan pukul borong semua sufi itu menyimpang. Tak. Sufi yang berjalan di atas aturan syariat. Ada. Betul kan? Kita ni ahli sufi ke tidak? Kalau pinjam terminologi tu. Sufi lah. Sufi yang bermaksud iaitu orang yang sentiasa berusaha untuk memperbaiki dirinya. Dalam aspek tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Sufi yang sejati adalah sufi yang menggunakan metodologi Al-Quran dan Sunnah. Betul kan? Dia sekarang dia eksklusifkan terminologi tu untuk dia. Yang bertarikat itu ini, tu baru nama sufi sejati. Kamu yang ikut Quran ni, ikut hadis ni bukan. Kamu ahli syariat je. Tak. Nabi SAW datang menyembuhkan penyakit yang berada di dalam hati dengan apa? Dengan Quran. Sembuh kan? Dengan apa? Dengan hadis. Sembuh tak? Sembuh. Sama ada berbentuk pengajaran, ta'lim,
majlis ilmu, atau Nabi SAW didik mereka, guide them, train them. Ya, Nabi SAW tak buat majlis khusus untuk nak perbaiki setiap individu. Nabi SAW bagi pengajaran aja dan contoh, betul kan? Contoh Nabi SAW bagi ajar seseorang, kalau dia hot temper person, Nabi SAW bagi satu guide je, la taghdab, jangan kamu marah. Jangan kamu marah. Dan dalam hadis lain disebut bagaimana cara nak uruskan anger management ni. Ya, bila kamu marah apa patut kamu buat? Kalau berdiri, duduk. Kalau tak hilang juga, baring. Tak hilang juga, pergi berwuduk. Tak hilang juga, kita tambah sembah air sebaldi. Sejuk ni. Ya. Tapi kita sendiri yang reconcile, readjust. Macam mana nak recondition diri kita dalam keadaan marah? Pertamanya tentu rasional mendahului emosional, betul kan? Ingat ancaman Allah bagi orang yang marah yang tak terkendali ini. Ingat apa akibat jika kamu tidak mengawal kemarahan, akan menimbulkan pelbagai musibah. Ingat ancaman Allah. Ingat khabar gembira bagi orang yang dapat menahan marah. Maknanya orang yang marah ni, kalau dia dalam keadaan marah macam mana pun, dia mesti berada di dalam sedar diri, jangan di luar sedar. Itulah yang nanti akan datang perkara yang membawa kepada kebinasaan. By teori memang perfect tapi in reality very difficult, betul kan? Ini cuma kita dapat melaksanakannya dengan berharap bantuan daripada Allah. Sebab tu di antara doa ni dia sangat memberi bekas. Berdoa kepada Allah, ya Allah, ketika aku marah, kau insafkan aku, sedarkan, jangan aku berbuat sesuatu perkara yang di luar batasan. Minta kepada Allah. Bila kita nak marah aja, Allah akan bantu kita. Allah tolong. Sampai takat ni je kamu boleh marah, lepas tu kamu cool down. Kalau tidak, akan exit. Bahkan boleh membawa pelbagai kebinasaan sehingga boleh membatalkan keislaman, kesyirikan, ucapan-ucapan yang tak patut dikeluarkan. Betul kan? Kalau dalam rumah tangga boleh berlaku perceraian. Kalau kes yang lebih parah boleh berlaku pembunuhan. Asalnya benda kecil je. Ya. Lawak jenaka. Lawak jenaka. Lepas tu macam mana dah dia marah. Tak terkenali. Ya, dan begitulah seterusnya. Jadi ini Nabi SAW didik ni. Guide macam mana nak handle, nak manage. Begitulah seterusnya. Nabi SAW tunjuk teladan. Ketika Nabi SAW marah, para sahabat akan tengok. Oh, begini Nabi SAW marah. Oh, begini cara nak menyelesaikannya. Dan tak terhitung banyaknya. Ya. Kerana itu, wahai para pembaca, Syekh Rahimahullah sebut pada kita, hindarilah kitab-kitab yang memuat pelbagai khurafat semacam ini. Di antaranya kitab At-Tabaqah Al-Kubra oleh Sya'radi. Ni orang sufi, kitab ni memang salah satu rujukan dia. Dalam tu ada benda betul, ada benda yang melampaui batas yang tak boleh diterima. Kena tolak. Ya. Khazinah Al-Asrar, Nuzah Al-Majalis, Al-Rawt Al-Fa'id, Mukasyafah Al-Qulub oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah, Al-Arais oleh As-Sa'labi. Semua kitab ini kata Syekh Rahimahullah haram diketak dan dijual belikan. Sebab dalamnya mengandungi perkara-perkara yang sangat berbahaya. Banyak kitab-kitab yang berbahaya yang berada di pasaran. Ini dari satu sisi. Contoh kitab Mujarabat, Senjata Hikmat. Boleh beli dalam Shopee yuk. Macam-macam di situ. Wafak lah, sihir lah, semua ada. Yang tulis tu Syekh. Syekh depan dia je memang. Maka mereka pun beramal. Padahal di situ banyak sihir, banyak black magic dan pelbagai lagi. Jadi inilah. Jadi tinggalkan semuanya itu. Kita akrab dengan Quran, kita akrab dengan hadis, kita akrab dengan kitab-kitab yang muktabar. Nak berzikir pada Allah, buka kitab Al-Azkar. Nak melakukan tazkiyatun nafs dari sisi ilmu tasawuf, kita guna perkataan tu. Lihat, renungi kitab Riyadhus Salihin umpamanya. Itulah kitab yang berjalan di atas tariqah Ahlul Hadis. Itulah jalan Nabi SAW. Kenapa nak diganti dengan cara lain? Yang menyulitkan perbuatan-perbuatan itu menghampiri seperti perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, seperti yang melakukan pertapaan dan berbagai lagi. Betul kan? Mengekang nafsu, tak makan daging, bagai-bagai tak berkahwin, ataupun tak bersama isteri dalam tempoh tertentu untuk nak membersihkan jiwa. Nabi SAW tak ajar seperti itu. Nabi SAW tetap duduk dengan masyarakat. Tu bukti-bukti di depan itu akan menyelamatkan kita. Kita nak buat sesuatu, tengok Nabi SAW buat tak? Para sahabat seperti itu tak? Tak. Kenapa kita nak pergi buat melampaui batas, hulu? Maka tinggalkan. Selesai sudah penjelasan Syekh Rahimahullah tentang kekasih Allah dan kekasih syaitan. Mudah-mudahan kita mendapat faedah dan garis panduan untuk kita selamat. Kita tahu bezakan dia. Panjang umur kita akan masuk bahagian 32, cabang-cabang iman. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.